Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Baik, mesti kamu semua bosan berada di rumah. Jadi, jom ikut saya untuk terokai dunia animasi sambil kita belajar peribahasa. Jom. Tada! Cantik kan tempat ini? Sungguh segar, hijau dengan bunga-bunga, dengan pelangi, rama-rama dan sebagainya. Tenangkan fikiran dan kita belajar peribahasa pada video kali ini. Sebelum itu, saya ingin terangkan apa maksud peribahasa. Bersedia semua? Peribahasa bermaksud ayat atau kelompok kata yang mengandungi susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Cuba kita lihat di sebelah sini terdapat gambar rajah peribahasa. Jadi berdasarkan gambar rajah ini, kita boleh rumuskan bahawa terdapat 5 jenis peribahasa yang kita akan pelajari pada hari ini. Pertama, pepatah. Kedua, bidalan. Ketiga, perbilangan. Keempat, perumpamaan. Dan yang kelima, simpulan bahasa. Kita akan jelaskan satu persatu sambil terokai dunia peribahasa. Jom. Wow, tenangnya tempat ini. Ada pokok, cerah, ada awan, gunung ganang di belakang. Cantik kan? Okey, pepatah. Apa yang dimaksudkan dengan pepatah? Pertama, pepatah mempunyai 2 kerat ataupun 2 patah perkataan. Kedua, tujuannya memberi pengajaran. Peribahasa yang berangkap dan seolah-olah terselit irama. Itu ialah pepatah. Seterusnya, kita lihat contoh pepatah. Apa pepatah yang sesuai berkaitan dengan acuan dan juga kuih? Peribahasa yang berkaitan dengannya ialah bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Apa maksud? Bermaksud kelakuan ataupun perbuatan seseorang anak itu akan terikut ibu bapanya. Okey, kita lihat pula peribahasa yang kedua. Wow, ada padi dan juga lalang. Apa peribahasa yang sesuai berkaitan dengan padi dan juga lalang? Kita fikir sejenak. Peribahasa yang sesuai iaitu baik membawa resmi padi daripada membawa resmi lalang. Bermaksud, makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat seseorang itu, makin merendahkan diri. Contohnya seperti padi, apabila semakin berisi, dia semakin tunduk. Jangan jadi seperti lalang kerana semakin panjang akan semakin tinggi ataupun dikatakan sebagai semakin menyombong diri. Seterusnya, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Apa maksudnya? Maksudnya, tempat berlakunya sesuatu peristiwa yang menjadi ingatan sukar dilupakan oleh seseorang. Wow, cantiknya tempat ini. Ada bunga, ada sungai, cerah, awan dan sebagainya. Seterusnya, saya jelaskan maksud bidalan. Bidalan memberatkan teladan, nasihat dan juga pengajaran. Bidalan berbentuk tidak seindah pepatah dan tidak seringkas pepatah. Ada antaranya membawa kesan berentak. Jom kita lihat contoh. Ada udang di sebalik batu. Maksudnya ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan ataupun kelakuan seseorang itu. Maksudnya, mesti ada niat yang
tertentu apabila dia membuat perkara tersebut. Wow, cantiknya. Peribahasa seterusnya, hendak belajar berenang, dapatkan itik. Hendak belajar memanjat, dapatkan tupai. Apa maksudnya? Maksudnya, jika mahu mengetahui sesuatu, bertanyalah kepada yang arif dan berpengalaman terhadap perkara tersebut. Wow, cantiknya, warna-warni. Apa peribahasa yang sesuai berkaitan dengan payung? Sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya, bersiap sedia sebelum menghadapi kesukaran yang tidak dijangka. Jadi, sediakan payung sebelum hujan. Peribahasa seterusnya iaitu perbilangan. Perbilangan seakan-akan bidalan dan juga pepatah. Terdapat sekurang-kurangnya 2 baris. Dan apabila dibaca seolah-olah seperti membilang. Isinya menjadi peraturan ataupun undang-undang hidup. Jom kita lihat contoh. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Bermaksud melakukan kebaikan, biarlah sederhana, tetapi jangan sesekali melakukan kejahatan. Ingat. Okey, apa peribahasa yang sesuai berkaitan dengan gambar tersebut? Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Mengharungi kesenangan dan kesusahan bersama-sama. Jangan lakukan seorang, bersama-sama lebih baik. Seterusnya, perumpamaan. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan? Perumpamaan iaitu susunan kata yang ringkas. Perumpamaan perbandingan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Okey, perkataan permulaan bagi perumpamaan seperti bagai, bak, ibarat, laksana, macam, seperti atau umpama. Wah, cuba kita lihat di sebelah sini. Ada burung dan ada bulunya ataupun bulu yang telah tercabut. Apa peribahasa yang sesuai berkaitan dengannya? Peribahasa yang sesuai berkaitan dengannya iaitu bagai murai dicabut ekor. Bermaksud banyak cakap ataupun becok. Cuba kita lihat yang ini pula. Ada sungai, ada buluh dan juga tebing yang berwarna coklat ini. Apa peribahasa yang sesuai berkaitan dengannya? Okey, peribahasa yang sesuai berkaitan dengannya bagai aur dengan tebing. Aur bermaksud buluh ataupun sejenis tumbuhan yang berada di tepi sungai. Contohnya buluh. Okey, dan juga tebing yang berwarna coklat ini. Jadi bagai aur dengan tebing bermaksud saling membantu antara satu sama lain. Kenapa aur membantu tebing? Kerana aur mencengkam tanah supaya tidak terjatuh ke dalam sungai. Dan tebing pula menjadi tempat untuk buluh ataupun aur itu tumbuh dengan subur. Itu maksud perkaitan bagai aur dengan tebing. Wah, cantiknya cincin ini. Apa peribahasa yang sesuai berkaitan dengan cincin dan juga permata? Seperti cincin dengan permata. Maksudnya pasangan yang sangat sepadan ataupun sama cantik. Bak kata orang sama cantik dan sama padan. Wow, cantiknya tempat ini. Tenang, damai, ada burung, ada rama-rama, bunga dan sebagainya. Peribahasa seterusnya jenis simpulan bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa? Maksud yang berlainan daripada makna kata yang membentuknya. Terdiri daripada 2 patah perkataan.
Jom kita lihat contoh. Kera, boleh nampakkan keratai untuk pokok ini? Ini ialah pokok ubi ataupun dipanggil ubi kayu. Okey, apa peribahasa yang berkaitan dengannya? Diam-diam ubi. Diam-diam ubi bermaksud diam orang berilmu berfikir. Bukannya dia pendiam sahaja. Maksudnya dia sambil diam, dia berfikir, dia berilmu pengetahuan. Apa peribahasa yang berkaitan dengan ayam dan juga kaki? Kaki ayam. Apa maksud kaki ayam? Tidak memakai kasut. Comelnya dia tidur. Apa kaitan peribahasa ini? Tidur dan ayam. Peribahasa yang sesuai iaitu tidur ayam. Apa maksudnya? Tidur yang belum lena atau belum nyenyak. Wow, cantik kan dunia animasi ini? Tadi kamu telah belajar tentang peribahasa dan jenis-jenisnya. Semoga dapat digunakan dalam karangan ataupun dalam kehidupan seharian. Jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan dan supaya kamu tidak terlepas video-video yang terbaru dalam channel ini. Jom subscribe. Sekian sahaja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.